اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد ابن عبد الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kesempatan diberikan kepada kita pada pagi ini. Kita dihidupkan sekali lagi oleh Allah Azza wa Jalla untuk meneruskan lagi tanggungjawab kita sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah Ta'ala atas muka bumi ini, untuk menguatkan lagi keimanan kita. Maka pagi ini sebagai permulaan hidup kita untuk hari ini, maka eloklah sama-sama kita mengambil manfaat daripada mutiara kata sabda Nabi SAW. Dan saya akan sama-sama bacakan satu hadis yang ke-48 daripada himpunan hadis Qudusi yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, Abu Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim an Abi Dzar. Berkata Abu Dzar radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Baik, takat tu dulu. Tuan-tuan muslimin yang berahmati Allah sekalian, pagi ni kita pilih satu hadis yang agak panjang sikit. Jadi saya baca sekerat dulu, kita tengok maknanya dahulu. Kata Nabi SAW, Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku, yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ini adalah hadis kursi yang keluar daripada mulut Nabi sebagai perantaraan antara Nabi, antara kita dengan Allah Ta'ala. Maka Nabi menyampaikannya. Jadi bila tengok perkataan ini, aku, maka aku ini bukanlah merujuk kepada Nabi, tetapi aku ini adalah merujuk kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku, Allah, telah mengharamkan al-zulma, penganiayaan ataupun kezaliman ke atas diriku sendiri, ke atas diri Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sendiri berkehendak untuk tidak mahu memberikan kezaliman itu ke atas dirinya. Jadi Allah Ta'ala sifat dia tak akan melakukan zalim ke atas dirinya sendiri. Dalam ilmu tauhid, apa yang berlawanan dengan Allah Ta'ala itulah sifat kita. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak zalim pada dirinya,
Maka kita ni sebagai makhluk, pastinya apa hak kita buat ni boleh menjadi zalim ke atas diri kita. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku pun menjadikan haram kezaliman ini di antara kalian. Disebabkan sifat Allah Ta'ala tak zalim pada diri sendiri, maka Allah Ta'ala juga mengharamkan kezaliman ini dilakukan sesama kita. Fala tazalamu, maka janganlah hendaknya kamu menganiaya atau melakukan kezaliman sesama kamu sendiri. Satu. Hadis ni pagi ni kita baca, pertama sekali adalah saranan Allah Ta'ala kepada makhluknya untuk tidak melakukan zalim ke atas diri sesama kita, kerana Allah Ta'ala sendiri mengharamkan kezaliman itu ke atasnya. Ya ibadi, perkara yang kedua, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, setiap daripada kalian tu adalah sesat. Bermula dengan sesat dulu. Illa man hadaituhu, melainkan siapa yang aku berikan hidayah, berikan petunjuk daripadaku. Yakni perkataan hadaituhu itu merujuk kepada hidayah, iaitu petunjuk ataupun jalan yang benar. Fastahduni ahdikum, maka hendaklah kamu wahai manusia sentiasa meminta petunjuk daripadaku, nescaya aku akan berikan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang kedua hak kita mengaji pagi ni, Allah Ta'ala sebut bahawa kita ni, asal kita ni sesat. Mula kita ni sesat. Memanglah, sebab bermulanya hidup kita ni dalam keadaan yang jahil, apa pun tak tahu. Dan mujuklah Allah Ta'ala jadikan kehidupan manusia ni, sebelum memayyiz, tak ada sebarang tanggungjawab apa-apa lagi tentang hai dosa. Nampak? Maknanya tempoh kanak-kanak kita tu dalam keadaan kita jahil tu, kita sesat. Dan tak apalah sesat pun waktu tu, kerana tidak ada sebarang taklif, bebanan ke atas kita. Sampailah tahap mumayyiz, waktu tu barulah kita dipertanggungjawabkan. Maka sepanjang tempoh itu, kata Nabi SAW, hendaklah sentiasa kita ni minta petunjuk daripada Allah. Selalulah minta. Sebab kalau tak ada hidayah daripada Allah, maka manusia akan terus sesat. Masalahnya hari ini dia sesat, tapi dia tak tahu kata dia tu sesat. Dia hanya menggunakan logik akal kepala dia sahaja, dan dia rasa dia pun betul, sedangkan Allah tak bagi petunjuk hidayah kepada dia. Dua. Yang ketiga, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh, setiap daripada kamu tu sebenarnya adalah ja'i'un, lapar. Illa, melainkan siapa yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni, maka hendaklah kamu minta makan tu daripadaku. Ut'imkum, maka nescaya aku akan beri kamu makan. Tuan-tuan, perkara yang seterusnya Allah Ta'ala sebut berdasarkan kepada hadis ini melalui lidah Nabi, ialah kita manusia ni sifat dia adalah lapar. Kita ni lapar. Kalaulah tak sabit kerana Allah Ta'ala bagi makan, maka kita tidak akan berada dalam keadaan yang kenyang. Maka Nabi sarankan kita sentiasalah minta makan tu daripada Allah. Walaupun hakikatnya kita yang masak, kita yang pergi cari makanan, kita yang pergi membeli makanan, tapi sebenarnya dari segi ketetapannya, ia semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya, ya ibadi,
kullukum 'arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kamu tu sebenarnya adalah 'arin. 'Arin ni bahasa kasar kita bogel, telanjang. Melainkan siapa yang aku bagi pakaian, maka mintalah pakaian tu daripada aku, nescaya aku akan beri kamu pakaian. Hadis ni seolah-olah nak cerita dekat kita bahawa hakikat manusia ni awal-awal ni sebenarnya macam mana. Tu sebenarnya awal-awal ni kita main dalam keadaan sesat, apa pun tak tahu. Kita main dalam keadaan lapar. Makanan kita tu, awal-awal dulu kita sendiri tidak mampu untuk menyuapkan makanan ke dalam mulut kita, mengharapkan ihsan daripada ibu kita yang menyalurkan makanan daripada tali pusat tu. Hakikat awal kita macam tu. Kemudian kita ni juga main dalam keadaan tidak ada pakaian apa-apa. Orang kaya lah macam mana sekalipun keluarga tersebut, anak dia waktu dilahirkan tetap juga dalam keadaan tidak berpakaian. Anak orang kaya tetap juga tidak berpakaian, tetap juga jahil. Tidak ada perkataan apa pun keluar pada mulut bayi tersebut. Kita lah tu. Maka mintalah pakaian tu daripada Allah Ta'ala untuk menutup tubuh badan kita, menutup aurat kita, supaya dengan itu kita memiliki hak kita. Orang lain pun ada haknya juga ke atas kita, dapat menutup basir, pandangan, menundukkan pandangan kita ke atas orang lain. Orang lain juga sama ke atas kita. Seterusnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu tu sekalian, kamu tu semua membuat kesalahan pada waktu malam dan juga siang. Khata', malam dengan siang. Dan kenapa dibaca dengan lail baru nahar, malam dulu baru siang? Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, ketika mana Allah Ta'ala menggambarkan tentang kesesatan, tentang kejahilan, tentang kerosakan, maka Allah Ta'ala akan sebut malam dulu baru siang. Ada ayat sebut siang dulu baru malam, tapi kebanyakannya bermula dengan malam dulu baru siang. Ramai ulama-ulama tafsir ketika mana menafsirkan kenapa malam dulu baru siang, contohnya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyebut bahawa kerana malam ni adalah ruang yang paling besar untuk manusia buat khata', buat kesalahan berbanding dengan siang. Sebab siang orang nampak, siang orang nampak, tapi malam ni gelap, orang tak nampak. Maka banyaklah kejahatan dibuat oleh manusia pada waktu malam berbanding dengan siang. Maka kata Nabi, berdasarkan hadis ini, manusia ni, kita ni selalu buat salah siang dengan malam. Maka aku sahajalah, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku sahaja yang boleh mengampunkan dosa-dosa aku, dosa-dosa kalian kesemuanya, jami'a. Tak ada orang lain yang boleh mengampunkan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira syirk, melainkan syirik kepada Allah. Tuan-tuan, ambil berat sikit perkataan ini kerana disebut wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku Allah yang akan mengampunkan dosa-dosa kalian semuanya. Ghaira syirk, melainkan syirik kepada Allah. Sebab itu dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar, yang payahlah nak dapat pengampunan daripada Allah, melainkan ada rahmat yang besar daripada Allah, kata hamba-Nya, ialah apabila melakukan syirik. Dan apakah itu syirik? Syirik ni banyak, tuan-tuan. Jangan nampak syirik ni sembah patung sahaja, sembah api sahaja. Yakni syirik yang dimaksudkan ini adalah
memecahkan Allah Ta'ala tu. Tauhidnya, keyakinannya, i'tiqadnya itu bukan hanya kepada Allah semata-mata, tapi dia juga bergantung kepada benda lain. Dan hari ini syirik yang ramai orang tak perasan buat, namanya adalah syirk fi tawakkul. Syirik kepada Allah, iaitu kepada sifat Allah Ta'ala bertawakal ke atas dia. Dia tak sembah api, dia tak sembah patung, tapi dia tidak meletakkan tawakal sepenuhnya kepada Allah. Habis itu, dia tawakal dekat siapa? Dia tawakal dekat benda lain. Nampak? Itu juga syirik. Tawakal kepada batu cincin, contohlah. Tawakal kepada tangkal. Tawakal kepada benda-benda yang pada dia ajaib. Tongkat tu, kayu ni, kayu tu, apa lagi? Kain tu, kain ni macam-macam lah. Tambah dalam alam Melayu kita ni kan, kalau nak kerih, cerita pasal kerih. Kerih tu, kerih ni, ini semua adalah syirik fi tawakkul. Kalau dia gunakan alat tersebut sebagai ikhtiar, tu cerita lain. Sebab bila ikhtiar, tawakal dia bukan pada alat tu, tawakal dia adalah kepada Allah lagi. Cuma itu adalah ikhtiar. Beza tu. Tapi tu dia, benda ni melibatkan hati kita. Benda ni melibatkan benda duduk dalam, tak nampak dekat luar. Nampak? Benda duduk dalam. Mungkin mulut dia kata ikhtiar je ni, tapi sebenarnya hati dia tawakal. Dia pegang kepada alat tu. Dia makan satu ubat sembuh. Dia lupa bahawa yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala, tapi dia duk pegang kata ubat ni lah yang menyebabkan aku sembuh. Syirik fi tawakkul. Simple je. Tapi hak ni lah ramai orang terperangkap. Sebab tu ambil berat perkataan ini, kerana dosa Allah Ta'ala boleh ampunkan hak lain, tapi dalam bab syirik ini Allah Ta'ala tidak mudah untuk memberikannya. Tidak mudah. Dan ia dikuatkan oleh ramai ulama-ulama. Al-Imam Ibn Jauzi, Talbisul Iblis, dalam kitabnya menyebut antara strategi iblis untuk menipu daya anak cucu Adam ni, dia try buat benda ni tak boleh, dia try buat benda tak boleh, akhirnya agenda yang paling besar adalah apa? Dia akan membuatkan anak-anak Adam ini syirik kepada Allah. Itu kemuncak dia. Sebab dia tahu, kalau dia bawa anak-anak Adam ini, anak cucu Adam ni buat maksiat, sampai satu masa tiba-tiba anak cucu Adam yang buat maksiat ni sedar diri, dia pun minta ampun kepada Allah. Dan kita baca hadis ni, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sia-sialah kerja syaitan iblis selama ni. Depa pun tahu benda ni. Depa pun mengaji benda ni. Depa cari apa cara nak membuatkan anak Adam sekali kita bagi dia rosak, dan tidak ada lagi pengampunan daripada Allah ke atas dia. Akhirnya dia berjumpa. Caranya macam mana? Buatkan manusia itu syirik kepada Allah. Sebab itu banyak agama yang ada atas muka bumi ini, yang tiba-tiba ada agama-agama lain tu pasal apa? Syirik. Agenda syirik yang dibawa oleh iblis. Tiba-tiba pergi sembah api, tiba-tiba pergi sembah patung. Pasal apa nak kena ada semua-semua ni? Sebab iblis tahu cara untuk membuatkan sekali je kita bagi dia rosak. Lepas tu tidak ada lagi pengampunan kepada orang ini. Kita boleh pergi rosakkan orang lain pula. Kita boleh pergi rosak pada orang lain pula. Kalau kita bagi dia ni minum arak contohnya, sampai satu masa dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dia. Rugi ya. Kita nak bagi dia rosak selama ni, hujung-hujung sebelum mati dia minta ampun kepada Allah, dia taubat kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan. Buang masa. Tapi kalau syirik, ini menguntungkan iblis. Sebab itu Ibn Jauzi mengatakan syirik adalah agenda besar yang dibawa oleh iblis kepada anak-anak Adam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka kata Nabi, mintalah ampun banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Mintalah ampun kepada Allah. Sebab kita ni buat kesilapan malam siang, kita tak perasan. Kita tak perasan. Kadang-kadang dosa itu bergerak dalam hati kita, kita tak perasan.
maka selalu minta ampun kepada Allah. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian tidak mampu untuk merancang sesuatu pun mudarat untuk memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kamu pun tidak mampu untuk merancang sesuatu manfaat untuk memberikan manfaat kepada aku. Kemudian Nabi sebut hakikat manusia ni, dia tak boleh pun nak merancang apa-apa mudarat ke atas Allah Ta'ala. Tak boleh. Buatlah macam mana pun, tak boleh nak bagi sikit pun mudarat kepada Allah. Dan juga manusia tak boleh bagi apa-apa manfaat pun kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Buatlah macam mana pun nak bagi manfaat kepada Allah Ta'ala, tak boleh. Maka bila kita baca matan ni, kita faham bahawa selama ni kita duk buat baik, kita beramal, dia tak bagi kesan apa-apa pun kepada Allah Ta'ala. Seperti mana ada sebahagian orang faham, hampa duk bayar zakat ni pasal apa? Tuhan hampa miskin ke? Ada orang macam ni. Ada orang faham macam ni. Hampa duk solat-solat ni semua ni pasal apa? Puasa-puasa ni pasal apa? Tuhan hampa tu lemah sangat ke? Sedangkan kita buat amalan kita selama ni tak bagi manfaat apa pun. Kita tak semayang dan tak bayar zakat ke apa pun, tak bagi apa-apa mudarat pun kepada Allah Ta'ala, sikit pun. Habis tu yang duk beramal ni pasal apa? Semuanya adalah kembali untuk kita balik. Kita balik untuk kita sebenarnya, bukannya untuk Allah Ta'ala. Sikit pun tak terkesan. Hampa tak semayang, Allah Ta'ala tak rugi sikit pun. Hampa tak semayang, Allah Ta'ala tidak lemah sedikit pun. Itu beza kalau kita faham betul-betul kenapa kita perlu menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Ibadat kepada Allah, itu ayat yang orang keliru tu. Ibadat kepada Allah, dia faham kata beribadat untuk Allah, sedangkan beribadat tu untuk kita, kerana Allah. Itu ayat yang betul. Itu ayat yang betul. Dia kan hang beribadat kepada untuk Allah. Kita semayang bukannya untuk Allah Ta'ala, kita semayang untuk kita sendiri. Supaya amalan itu diterima, maka kita kena beribadat kerana Allah. Mungkin ayat tu nak kena tukar sikit lah kot kan, supaya orang tak keliru kan. Beribadah kepada Allah, kepada tu yang tak betul. Beribadah kerana Allah, itu yang membuatkan tepat sikit kot daripada kefahaman kita yang sebelum. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ini lagi kemas ni ayat ni. Kata Nabi, wahai hamba-hambaku, andai kata orang-orang yang terdahulu, awwalukum, orang awal sebelum kita lah maknanya, dan orang-orang yang terkemudian daripada kita, maknanya orang yang hidup lepas daripada kita ni, hak dulu sebelum kita hidup dengan orang yang lepas ni, lepas kita mati ada lagi yang nak hidup lepas ni. Jika ada dua kumpulan itu, sama ada dalam kalangan manusia ataupun dalam kalangan jinnakum, dalam kalangan jin, semua mereka ni bertakwa seperti mana takwanya hati seorang manusia. Yang pasti atau yang paling bertakwa di antara kamu, tiadalah ia menambah barang sedikit pun dalam kerajaanku. Muslimin, tuan-tuan yang berahmati Allah sekalian, orang sebelum kita bertakwa kepada Allah, orang selepas kita bertakwa kepada Allah. Dua kumpulan tu, manusia, jin. Campur semua, cari hak paling bertakwa kepada Allah.
Nescaya takwanya itu sikit pun tak akan tambah apa-apa pun dalam kerajaan Allah Ta'ala, dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Tak terkesan apa pun. Kalau pilih paling yang suruhnya ittaqullah, suruh bertakwa, minta bertakwa tu bukannya untuk Allah, sebaliknya adalah untuk kita sendiri. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi syai'an. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang terdahulu kalangan manusia dengan jin, kemudian ada pula orang yang terkemudian manusia dengan jin, bukan manusia saja ni, combine dengan jin sekali, maka fahamlah kita hadis ni maknanya jin ada juga yang bertakwa kepada Allah. Yalah. Jadi siapa-siapa yang kata sebaik-baik manusia sejahat-jahat jin, jin marah. Jin marah sebab hadis yang kata apa? Ada je dalam kalangan jin yang bertakwa kepada Allah. Mereka juga makhluk Allah Ta'ala macam kita. Mereka juga ada taklif macam kita. Kena sembahyang, kena puasa, bayar zakat, serupa kita. Mereka ada hukum. Hukum dia bersama dengan kita? Sama. Kena khatan, kahwin dan sebagainya. Cuma kadang-kadang jin ini, mereka ini, dalam kalangan mereka ini ada yang juga tidak bertakwa, yang fasik macam kita juga. Sama macam kita. Ada juga yang fasik dalam kalangan manusia. Jadi antara jin dengan manusia, mana lebih baik? Maka berdasarkan kepada dalil, tentulah manusia lebih baik. Sebab itu manusia Allah Ta'ala angkat menjadi khalifah. Jin tak boleh jadi khalifah. Power macam mana pun jin tidak boleh menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Memanfaatkan apa yang ada atas muka bumi, dan kita adalah leader, ketua untuk memberikan arahan. Sebab tu lembu menjadi makanan manusia. Kalau lembu jadi khalifah, manusia menjadi makanan lembu. Sebab itu kita boleh mengarahkan jin, seperti mana Nabi Sulaiman mengarahkan jin untuk buat itu dan ini. Boleh mengarahkan jin sebab kita khalifah. Jin macam kita, ada perasaan hasad, ada perasaan dengki, ada perasaan kasih sayang. Sama-sama kita pun bila tengok ada orang lebih daripada kita, kita pun hasad. Habis itu jin tak hasad dengan kita. Mereka juga nak menjadi khalifah, tapi tak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tak dapat. Sebab tu bila mereka ni boleh masuk ke dalam badan manusia, dia pun kata, ni aku ni. Sebab teringin nak jadi manusia. Tu yang pelik tuan-tuan. Jin teringin nak jadi manusia. Kita dah elok-elok jadi manusia, nak jadi jin. Jin sendiri teringin nak jadi manusia, sebab manusia banyak kelebihan Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia ada, kalau jadi jin lagi bagus. Kawan dengan jin dan sebagainya. Boleh tak nak kawan? Boleh. Tapi kita tak tahu nak beza mana jin yang baik, yang soleh, mana jin yang tidak soleh. Maka sebab itu adalah lebih baik untuk kita tidak membuat sebarang hubungan dengan jin. Melainkan kalau jin tu nak tolong kita tanpa ada sebarang syarat apa-apa, dia nak tolong, ahlan, silakan. Sebab dia nak dapat pahala untuk dia. Dia tolong kita, dia dapat pahala di sisi dia dengan Allah Ta'ala. Kita nak berhajat kepada jin, jangan. Sebab kita tak tahu hak main tu yang soleh ataupun tidak. Walaupun dia kata dia soleh, kita tak tahu. Dalam kalangan jin lebih banyak masuk neraka berbanding dengan manusia. Dalam kalangan jin lebih banyak masuk neraka daripada manusia. Ada dalil dalam Al-Quran menjelaskan itu. Dimulakan atau diawalkan perkataan jin berbanding dengan manusia. Sebab jin banyak lagi menipu daya berbanding dengan kita. Jin tu syaitan ke? Jin tu iblis ke? Betul? Ramai juga yang keliru dekat sini. Syaitan sifat, iblis makhluk yang ada syaitan dalamnya.
Jin dengan manusia makhluk, dan kedua-duanya ini boleh ada syaitan di dalamnya. Sebab tu bila kita kata syaitan, syaitan ni sifat. Dia boleh jadi syaitan yang ada pada manusia, dia juga boleh jadi syaitan yang ada pada jin. Ini betul lah hak Piramli dia ubat ni. Syaitan dia kata dekat orang, syaitan kan manusia, itu adalah syaitan. Betul? Betul. Sebab ada manusia sifatnya syaitan, ada juga jin sifatnya syaitan. Jadi bacaan yang betul, syaitan ini merujuk kepada dua-dua. Dia boleh jadi manusia, dia boleh jadi jin. Iblis satu aja, makhluk yang dahulunya Azazil, penghulu kepada segala malaikat. Dan apabila Allah Ta'ala turunkannya, jadilah ia seperti mana makhluk yang tidak memberikan manfaat, paling hina, dan namanya berubah menjadi iblis. Okay. Andai kata orang-orang yang terdahulu jin manusia, terkemudian jin manusia di antara kamu tu berkumpul dan semuanya berhati jahat, sepertinya jahat hati seorang manusia yang paling jahat di antara kamu, tiadalah ia mengurangi sedikit pun kesan, tak bagi kesan sikit pun kepada kekuasaan Allah. Sama juga, kalaulah ada atas muka bumi ni orang paling jahat sekali, kita dah nampak paling jahat mengaku Tuhan, Fir'aun dah kot kan? Ada lagi tak? Kalau ada lagi yang lebih jahat daripada tu, sikit pun tak memberikan kesan kepada kerajaan Allah, kepada kekuasaan Allah. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, seandainya ada orang terdahulu, orang terkemudian, kalangan manusia jin berkumpul dan berdiri, qamu fi sa'idi wahidin, berkumpul berdiri di atas satu atau sekeping tanah. Lalu mereka memohon kepadaku, lalu aku mengkabulkan tiap-tiap seorang apa yang dimintanya, nescaya tidak akan terkurang sedikit pun daripada apa yang aku miliki, melainkan seperti terkurangnya air yang membasahi sebatang jarum apabila dicelupkan ke dalam laut. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, cantik hadis ini. Nak cerita apa? Kalaulah ada manusia berkumpul dengan jin. Tuan-tuan, kenapa diulang banyak kali cerita pasal manusia jin ni? Sebab dalam Al-Quran memang ada cerita tentang sifat manusia suka berkumpul dengan jin. Dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la in ijtama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira. Ayat ni kalau kita mengaji dalam perawatan Islam akan dibaca apabila kita dah baca dah ayat-ayat Al-Quran, kita dah baca dah, kita punya ruqyah pada ayat contohnya, ataupun kepada barang-barang yang tertentu lah, kepada alat tertentu, kebiasaannya adalah untuk penawar lah. Maka kita akan baca ayat ni hujung sekali sebagai ayat kunci. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Katakan, kalaulah manusia dengan jin itu beristimak, berkumpul bersama-sama untuk nak reka macam mana Al-Quran, mithlu hadzal Quran, berpakat nak reka Al-Quran yang baru, Allah Ta'ala awal-awal sebut mereka tak akan mampu melakukannya. Mereka tak akan mampu melakukannya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun antara mereka ni tolong menolong antara satu sama lain. Maknanya nak buat Al-Quran sesama manusia ni tak lepas pi dah, minta bantuan jin pula. Minta bantuan jin ni kemah ya?
Pasti jin ni dia ada kelebihan banyak tuan. Boleh bergerak laju daripada kita. Bila-bila masa je kita panggil dia main, laju. Tak perlu kenderaan macam kita. Tak berhajat kepada tempat. Dia tak perlukan tempat. Kita duduk atas kursi ni, orang lain tak boleh duduk dah lah. Tuan-tuan duduk atas kapek tu, orang lain pun tak boleh duduk. Sebab kita ni, sifat kita ni, manusia ni dia mengisi ruang. Tetapi jin tak mengisi ruang. Buhlah banyak mana pun, dia tak perlukan ruang. Dia boleh bergerak pada bila-bila masa dia suka dengan kepantasan yang sangat luar biasa. Itu kelebihan jin. Kelebihan. Sebab itu hadis ni kata, kalau hampa kumpulkan semua-semua ni duduk di atas sekeping tanah. Sekeping tanah ni maknanya bukan duduk di merata tempat. Kumpul semua mai duduk di setempat. Bayangkan, hak orang terdahulu, orang kemudian. Agak-agak perlukan tanah yang besar mana tu. Minta doa kepada Allah, satu-satu permohonan. Dan setiap orang tu minta setiap satu. Dan hadis ni nak abang apa? Kalaulah Allah Ta'ala bagi setiap satu makhluknya tu, manusia tu minta bagi, jin ni minta bagi, sebanyak mana yang ada atas tanah tersebut, maka itu sikit pun tak mengurangi apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Punya kemah tak kemah Allah Ta'ala, tak hilang sikit pun. Maha kayanya Allah. Kita tuan-tuan ada duit simpanan sikit, besar dapur habis ya? Wah. Ada duit simpanan sikit-sikit, jadi apa-apa kat kita, kecemasan apa-apa, kena operation gitu-gini, 20-30 ribu habis gitu ha? Tetapi untuk Allah Ta'ala, apa mintalah banyak mana pun, mintalah. Habis dah permohonan manusia, jin pula mohon, minta, Allah Ta'ala bagi. Di sisi Allah Ta'ala tu tidak mengurangi sedikit pun, tak hilang apa-apa pun. Ibarat dibagi lagi tu, nak bagi faham. Ibaratnya apa? Ambil sebatang jarum, pi celup dalam laut. Pi celup dalam laut. Agak-agak jumpa tak jarum tu? Tak jumpa. Jarum hilang. Hilang tak mana? Laut. Mampus nak pergi cari. Tak pergi cari tak mana? Maknanya punya sedikit apa yang diminta oleh Allah Ta'ala dan juga jin kepada Allah Ta'ala yang diminta ni, tak mengurangi apa-apa pun. Ibaratnya macam tu lah. Seperti terkurangnya air yang membasahi sebatang jarum apabila dicelupkan ke dalam laut. Tak ada apa. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya semua itu adalah amalan kamu yang aku catatkan untuk kamu sekalian. Ahsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kelak di kemudian hari akan kubalas atas tiap-tiap satu daripada perbuatan kalian. Betul. Apa hak kita buat, sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, semuanya Allah Ta'ala akan balas. Tak terkecuali sedikit pun. Oleh itu, barang siapa yang menerima yang baik, dia hidup atas muka bumi ni, dia terima yang baik, makanan yang baik yang tadi tu, pakaian yang baik, dapat petunjuk hidayah, iman, menjadi orang Muslim, menjadi orang yang beriman, yang dapat yang best-best, yang baik-baik, maka hendaklah dia falyahmadillah, bersyukur kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Ada pakaian, tutup kemaluan kita, boleh duk makan lagi, alhamdulillah. Boleh lagi duk main semayang, masih lagi kita, iman kita sedikit pun tak goyang. Kita beriktikad Allah Ta'ala Ahad. Kita beriktikad Nabi Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah. Berbanding dengan orang lain, ada yang goyang, ada yang tidak yakin kepada Allah.
yang tidak yakin kepada Nabi. Kita masih lagi ada itu semua, alhamdulillah. Dan barang siapa yang menerima sebaliknya, maknanya selain daripada hak baik-baik itu, maka janganlah ia menyalahkan orang lain. Jangan ia menyalahkan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Kembali baliklah kepada dia. Pasti ada benda yang tak kena pada dia. Muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim. Dan kita sedia maklum, bila hadis itu main daripada Imam Muslim ataupun Imam Bukhari ataupun kedua-duanya sekali sahihain, maka kebiasaannya hadis itu adalah hadis yang sahih. Kuatlah maknanya hadis ini untuk dijadikan dalil kepada kita. Maka marilah sama-sama untuk pagi ini kita memulakan hidup kita untuk hari ini, kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Saya ulang balik kesimpulan kita. Pertama, jangan berlaku zalim sesama kita. Jangan berlaku zalim sesama kita. Kedua, jangan apa dia tu? Sesat. Teruskan minta hidayah kepada Allah. 2. 3. Mintalah makan daripada Allah Ta'ala, makan yang baik, halalan tayyibah. 3. Yang keempat, mintalah pakaian untuk menutup aib kita kepada Allah. 5. Sentiasalah mohon ampun kepada Allah. 6. Kita tak boleh bagi mudarat apa pun kepada Allah. Nak bagi manfaat pun tak boleh kepada Allah. Sikit pun tak memberi kesan apa-apa pun. Orang yang bertakwa tak terkesan pun pada Allah. Orang yang jahat tak terkesan pun kepada Allah. Maka nak abang apa dekat sini? Allah itu maha kaya, maha kuasa. Hampa mintalah apa pun Allah Ta'ala bagi di sisi Allah, tidak kurang apa-apa pun. Maka selalulah minta kepada Allah. Yang kita malas nak minta kepada Allah ni pasal apa? Allah Ta'ala tak rugi, tak hilang apa-apa pun. Kita tak dapat apa-apa. Sentiasalah mohon permintaan kita itu kepada Allah, bukan dengan perantaraan yang menyebabkan kita menjadi orang yang syirik. Nampak? Pasal apa nak kena minta ada orang tengah? Pasal apa tak minta terus kepada Allah Ta'ala? Minta guna orang tengah ni yang menyebabkan benda-benda yang melibatkan pertengahan ini, yang menyebabkan adanya elemen syirik kepada Allah. Dan terakhir sekali, sentiasalah kita memohon kepada Allah Ta'ala. Kalau kita dapat yang baik, maka bersyukur, alhamdulillah. Dan seandainya kita dapat sebaliknya, jangan salahkan orang lain. Sebaliknya, ia adalah kerana diri kita sendiri. Kembali balik mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita mengaji malam ni akan menyebabkan kita menjadi orang yang sentiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sila, boleh, insya-Allah. Ulang. Okey. Baik. Cerita pasal alamat. Seorang ulama nama Ibn Sirin ada buat satu kitab. Apa yang Ibn Sirin buat? Dia dapatkan mimpi-mimpi yang berlaku pada orang-orang alim. Kemudian dia combine. Bila dia combine dan dia buat glosari. Glosari ni air, api. Kalau mimpi tentang angin, api, okey, apa maksud dia? Sampailah huruf Z. Kalau buka kitab tersebut, bila sampai dekat ular, kan? Bila sampai dekat ular ni banyak. Dan mimpi ni pula, dia kena tengok situasi berlaku waktu bila. Kalau ia berlaku pada waktu siang, pada waktu petang, itu bukan alamat. Itu mainan tidur lah. Itu mainan syaitan untuk kita. Dan mimpi yang paling tepat, yang paling hampir, yang bersifat alamat adalah mimpi yang hampir pada subuh. Kita mimpi, jaga-jaga, orang azan. Mimpi, jaga-jaga, dah dekat subuh dah. Itu tanda satu. Keduanya, mimpi tersebut adalah mimpi yang berlaku dalam keadaan yang kerap. Bukan sekali dua, kerap. Dan yang ketiga, mimpi tersebut kita jaga, kita ingat. Kita jaga, duduk teringat lagi.
Dan kita ada mimpi, kita jaga, kita lupa. Pasal tak? Jadi, memang waktu mimpi tu syok, lepas jaga tu hilang. Itu bukan alamat. So tiga tu yang membantu kita nak tahu mimpi alamat ke mimpi mainan. Itu kena jelas dulu. Lepas kita dah tahu mimpi tu adalah mimpi alamat, barulah kita boleh tengok pula macam mana ular ni. Tuan-tuan jangan keliru dengan mimpi alamat yang orang Melayu bagi. Kena patut dengan ular. Kemudian orang nak mai apa? Orang nak mai masuk Minang. Masalahnya kita kahwin dah. Kan? Siapa pula nak masuk Minang ni? Ya, ada sebahagian menyebut dalam kitab tersebut mengatakan bahawa mimpi kena patuk dengan ular ini menunjukkan bahawa itu adalah mimpi kita disihir. Cuma saya teringat pesanan Allahyarham Ustaz Haruddin menyebut bahawa daripada kita sibuk nak mengi'rab mimpi apa, adalah lebih baik kita sibukkan diri macam mana kita nak berubah. Sebab kenapa? Takut kita buang masa nak faham mimpi, akhirnya kita terperangkap dengan iblis pula. Tang tu pun ada juga orang dia bawa mai pula gambaran baru pula. Hantau tak siapa dia bagi sihir kat hang ni. Tak ada orang lain jiran sebelah. Dia mula lagi. Sebab tu Allahyarham Ustaz Haruddin cukup tegas dalam bab ni. Tuan-tuan duk bacalah mimpi-mimpi apa ni semua ni. Tahu kata sakit berubat. Selesai. Cuma nak berubat apa, yang tu kita nak kena tengok balik lah. Kena sihir, kena patuk dengan ular, dikatakan kena sihir. Sihir telah pun berlaku. Kena kejar dengan ular, tak kena patuk lagi, baru kena hambat. Sedap. Maknanya ada cubaan untuk sihir. Ular ni sebenarnya dengan sihir. Dan kita tengok pula ular tu color apa? Color putih, color merah, color hitam. Kadang-kadang bukan ular, kadang-kadang color jengking. Tentu. Dan ingat balik, dia mesti kembali balik kepada 3 syarat tadi. Kalau tuan-tuan baru sekali mimpi ular, betul dia kata kena sihir aku, baru sekali, dan dia tak berlaku lagi, dia mesti kerak. Dan kena tengok pula tanda-tanda fizikal yang lain. Dia ada tanda fizikal. Kalau dia sakit, dia ada tanda-tanda fizikal yang lain. Benda tu kena tengok, combine semua tu, barulah kita boleh kata dia menghadapi masalah sihir. Allahu a'lam. Ya, betul. Ya. Berkaitan dengan perubatan ni, yang saya kata tadi, tahulah, dia akan macam keris, macam-macam dia pakai lah. Tapi dia kata dia pakai walaupun dia sesuatu dia kata walaupun dia pakai itu, dia pakai ayat Quran, dia macam mana? Dia tahu. Dia begini. Kaedah yang sebenar-benar mengikut sunnah Nabi SAW, Al-Quran, ayat. Dua tu dah. Sebab Nabi sendiri pernah disihir. Sabit Allah Ta'ala izin Nabi kena sihir tu sebab nak ajak kita bila berlaku macam ni. Kalau Nabi tak kena, kita pun tak tahu. Yang menjadi mu'alij, yang menjadi perawat kepada Nabi waktu Nabi sakit adalah malaikat. Malaikat turun bantu Nabi dengan membaca ruqyah ayat-ayat Al-Quran pada ayat telaga. Kemudian diminta untuk Nabi minum dan Nabi mandi. Selesai. Itu je. Adapun sabit barang-barang lain, kemudian dia kuatkan pula dengan ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, kita kena faham, mu'alij ni dia bukan hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi mu'alij ni juga dia kena menunjukkan akhlak yang sama seperti mana apa dia baca. Contoh, dia baca Quran tapi pakai selawat pendek, sokok, contoh kan. Saya dah ada sokok dulu baru boleh main. Ini semua ada keraguan. Sebab tu dalam mu'alij, dalam ilmu perawatan Islam, tuan-tuan kena pilih. Bukan semua orang kita boleh pergi pantang orang kata kita pergi pergi hujung kampung tu, dia cukup bagus dia. Kita pergi tengok lain macam ni, jenis kena perasap dulu. Tuan, bila main dengan asap-asap ni confirm jin lah. Bila main dengan asap ni memang confirm jin. Dia bagi makan dulu kan, betul, dia tak main kan, dia tak main. Ni geng ni semua ni, tapi ayat Quran baca.
Dia baca bismillah, oh dengar clear kan. Dan ini semua ada keraguan, ada campur aduknya. Sebab itu dia bergantung juga kepada siapa yang membaca ruqyah itu. Saya pernah jumpa seorang yang alim ni, orang pun tak tahu dia mu'alij, dia pun tak tahu dia mu'alij, dia pun tak tahu dia ni adalah seorang yang boleh merawat, dia pun tak tahu. Yang dia tahu, dia boleh baca Quran, hubungan dengan Allah Ta'ala dia jaga, tu lah. Betul? Selesai masalah seorang pesakit ni dengan hanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Power tak power, i'tiqad dia, yakin dia dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah tu, boleh kat dia hanya dengan tu. Kita tuan-tuan tak larat nak baca kan, Fatihah berapa kali? Benar? Ayat kursi berapa kali? Tak cukup, aku pula kerih pula kan? Tak cukup kerih, aku pula batu geliga pula nak rawat tu. Sedangkan kalau Allah kena izin hanya dengan kalam bismillahirrahmanirrahim, dia bukan sebab alat, sebab kita ikhtiar dengan alat tu contoh lain. Pakai ayat, pakai daun bidara contohnya, tu ikhtiar kita. Tak ada, nak tahu ikhtiar senangnya, tak ada benda ni boleh buat. Tu ya, jawab soalan tu kan. Tak ada benda-benda ni boleh buat, tak ada ayat boleh buat. Tak ada ayat tak apa, baik. Kita nak pakai Quran ya. Tu maknanya jalan. Tapi tak ada, tak boleh, tak ada asap tak boleh ya. Lagi tak pukul 12 tengah malam tak boleh buat. Ni semua ni kita nak kena berhati-hati sikit. Boleh tak? So jangan terperangkap dengan ayat Quran hanya baca semata-mata. Nak kena tengok juga benda ni, akhlak dia. Akhlak dia yang penting. Sebab hak tu yang membuatkan ayat Quran dia baca saat itu menjadi ke tak. Allahu a'lam. Okey. Tuan-tuan berminat dengan rawatan Islam, saya pun tak tahu. Saya petik-petik lagu tu lah, berkait dengan jin kan, kita pun tersentuh lagu tu. Okey dah, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, takat tu dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.